Assalamualaikum dan selamat malam. Welcome back to channel. So malam ni Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis. Untuk hari ni kita tengok manakah arah pergerakan market. Adakah market akan buat sedikit recovery ataupun terus melakukan kejatuhan. Dia punya expected apa? Nanti kita tengok di chart dan itu akan terangkan detail apa yang akan berlaku untuk tempoh masa akan datang. So guys, let's go. Kita pergi ke coin market cap dulu untuk tengok apa yang dah berlaku. So inilah coin market cap. So which is macam biasa kita akan review dulu coin market cap untuk tempoh 12 jam. Which is untuk ada lagi 12 jam untuk hari ni, untuk tempoh untuk trade hari ni. Which is sampai pukul 8 pagi betul. So tempoh dalam 12 jam. So market telah pun jatuh ke almost 1.2. Macam cakap, do expected untuk price jatuh dalam 1.2. Which is maybe kita tengok nanti adakah di market juga ada pergerakan recovery sikit atau tidak. Nanti tu akan pergi chat. Which is secara overallnya kita tengok market turun 1.2 trillion. So expected harga coin pun akan jatuh lah. Which is expected kita jatuh dalam 3.65%. Untuk volume terus melakukan peningkatan. Which is expected banyak position short dalam market. Which is kita tengok ada peningkatan menak 7.5%. Which is sebab tu kita tengok market jatuh and then ada expected untuk ramai trader untuk short lah. Dan kita tengok untuk BTC terus melakukan kenaikan. So kita tengok kenapa harga BTC jatuh. Also disebabkan BTC dominan dalam market meningkat. Walaupun dominan meningkat and then tapi market jatuh, so dia akan membawa kepada harga BTC jatuh lah. And then kita tengok harga Bitcoin semasa 31.4k, which is almost kita punya first target untuk sampai dalam 30k untuk kita punya falling rising channel. Tu first target kita di 30k, adakah sampai daripada nanti tu akan tengok dia chart tu untuk tempoh 24 hour ni, tapi kita hanya masih lagi 12 jam. Tu another 12 jam untuk sampai pagi besok untuk complete 24 hour. So dalam 12 jam kita ada 1.8%. So untuk minggu 4.4%, which is kejatuhan lah. Nak tengok Ethereum pagi tadi dalam 1.9k dan jatuh 1.8. So macam expected tu sekian market jatuh dalam 1.2. Ada expected akan dalam 1.6 dan mungkin dalam antara 1.6 dan 1.4k. Which kita tengok apa akan berlaku. Dan dropping naik 2.6 untuk Ethereum. Kita tengok Binance sedikit melakukan kejatuhan. Kita tengok pagi tadi dalam 320 atau 319. So jatuh dalam $10, 3%. Disebabkan market cap jatuh lah. Dan expected tadi nampak dalam market tak silap tu Bitcoin ada sedikit tinggi dalam 3.2, which is dia punya trade day positif. Kemudian sebab ada je kejatuhan petang ni, so agak negatif lah. Tu almost dia punya hit, dia punya stop loss. Tak salah kalau dia hit stop loss, dia akan accept dia loss tu lah. Dan kita tengok Cardano turun 1.18, which is 1.2 pagi tadi, dan 1.1 turun dalam 45 sen, which is 3.78%. So which is tengok SRP pun pagi tadi 60 sen, jatuh ke bawah 50 sen. So macam cakap, bila market jatuh dalam expected 1.2 atau 1 trilion, kita akan tengok harga secara keseluruhan market memang harga coin memang akan jatuh, which is dropping lah. And then expected lagi BTC mungkin jatuh dalam 26-24, which is sekiranya jatuh ke 1k ataupun 1.2k. So guys, let's go, kita pergi ke chart untuk tengok lebih detail apa yang dah berlaku. Alright, pertama kita akan pergi ke total market. Kita tengok apa yang dah berlaku di market. Ini adalah total market. So which is kita tengok apa yang dah berlaku. Alright, so untuk pagi tadi so expected untuk price itu melakukan bounce. Tu masih lagi dalam tu punya expected, masih lagi price tu akan melakukan bounce ke atas dulu. Kita tengok adakah bila akan melakukan bounce tu tak pasti lagi. Alright, kita tengok first target kita ada di kawasan ni. Di kawasan almost 1.2. Di sini price tu jatuh lagi, expected mungkin akan main bawah ni. Itu expected dia akan melakukan bounce ke atas dulu sebelum melakukan bounce nada ke bawah, which is sampai dalam kawasan support. Itu expected akan melakukan bounce ke atas, kemudian baru melakukan bounce ke bawah untuk sampai kita punya first target. So sekiranya ini berlaku, so expected kita akan ada sedikit recovery sebelum melakukan momentum lebih ke bawah untuk first target kita. So ini untuk market. So which is now tengok market dalam momentum kejatuhan. Kita tengok market still lagi jatuh. Adakah dia akan berjaya break ni kawasan support ataupun dia akan bounce di support ni. Kita tengok untuk store SI masih lagi ada sedikit untuk momentum kejatuhan. Tu expected ada lagi kejatuhan, and then expected dia ni akan sampai bawah ni, dan kita akan nampak probably dia akan sampai ke bawah ni dalam
tengok expect dalam 1.25 trilion tu expected mungkin price tu untuk malam ni probably akan ada jatuh lagi dalam 1.25 trilion, which is sekarang kita jatuh lagi sekarang ada dalam 1. Kita dah di total market dalam 1.27, so another lebih kurang 30, dalam tu 20 ke 30 lagi billion untuk kejatuhan. So expected harga BTC akan drop mungkin dalam 30k. So which is kalau 30k tu probably tu akan masuk another long position lah, untuk expected untuk dia short recovery aja, dan kemudian tu akan cari short position, another short position tu, which is tu akan ambil lah penyunting untuk long dulu tu, which is nanti long untuk long tu masih open lagi, masih belum stop loss lagi. So expected tengoklah apa berlaku. Sekiranya tu expected untuk berlaku short recovery. Alright, so let's go, kita pergi ke dominant. So BTC dominant dia bisa mengaku 46%. So dah melakukan peningkatan. So macam cakap tu ada pagi tadi tu tak buat review untuk dominant, dan tapi tu ada tengok chart. So tu ada key channel ni, right, pekan channel. So basically expected tu untuk melakukan kenaikan ke atas. Bila melakukan kenaikan ke atas ni, expected untuk BTC terus melakukan kejatuhan. Tu untuk yang ni adalah rising channel, expected price akan jatuh bawah. So bila jatuh ke bawah tu expected untuk price itu akan buat sedikit recovery. So basically kat sini recovery. So expected dia akan breakdown ni. Sebab apa? Kita ada satu trend line yang kuat ni. So expected tak expected dia akan naik atas. So expected dia akan sampai ni, kemudian akan melakukan jatuhan. So jatuhan tu expected untuk dia buat point breaking. So untuk kembali probably dalam 45%. So sekiranya ini yang berlaku untuk dominant, dan total market dominant jatuh, right, and then dominant melakukan sedikit peningkatan, and itu expected untuk BTC akan melakukan short recovery, which is dia punya entry. Dia ada entry dia punya ni, dia masuk dalam 31.7, which is right, dia masih lagi ada position tu dalam 30, position dalam 31 je, dia stop loss dalam 31. Dia expected akan berlaku sikit kenaikan, and then dia expected untuk ambil profit kat sini. Kemudian di kawasan ni tu akan buat another short position. So sekiranya, tapi price masih lagi untuk BTC, ini terus ke BTC, price masih sekiranya macam cakap ni, macam untuk di dominant, dominant sekiranya ada lagi pergerakan kejatuhan dalam cakap ni dalam 20 bilion. So expected tu sekiranya price ni masih lagi malam ni ada sikit lagi untuk turun ke bawah, push ke bawah ni untuk sampai trend line ni, which kita ada lagi ini 4 hours. So kita ada balik pukul 8, pukul 12, pukul 4. So kita ada 3 candle lagi pukul untuk 4 hours ni. So ada 3 candle kat sini expected. Adakah dia akan berlaku sedikit rejection, ataupun ada satu candle ke bawah dan baru berlaku rejection. So expect kalau jatuh bawah ni, then so expected untuk BTC, itu expected probably BTC akan melakukan kejatuhan bawah untuk test lower ini. So lebih dalam kurang 30.4k lah. So sekiranya ini berlaku, dia punya short long position akan stop loss. Sebab apa? Dia tak stop loss di dalam 31k. So tak apa, tak masalah. Hanya short aja, tak banyak pun loss tu. Loss pun dalam 1 ataupun 2 dolar je, 1 atau 2 USDT je. Sebab cakap tu masuk position long tu adalah high risk, so tu tak masuk banyak pun. And then tu nak ambil profit pun dalam 5-6 dolar je sekiranya naik atas ni. So sekiranya short zone ni, sekiranya short zone ni dia touch bawah, tak masalah. Dia akan hanya loss dalam $1 je, tak silap. So kalau tengok kat sini pun, dia punya negative profit pun tak banyak pun. Negative profit pun dalam 90 sen dolar je. So which is tu hanya untuk long ni, tu hanya ambil opportunity untuk apa, untuk tu nampak sikit ada bounce. Tu tak pasti tengok lagi, probably tu masih ada nampak lagi ada melaku bounce sebelum melaku naik ke atas. Even kalau price tu jatuh ke bawah 30 pun, sampai 30, probably dekat 30 ni tu akan ambil position untuk long. Sebab apa? Untuk long expected tu untuk dia bounce balik ke atas sebelum melakukan kejatuhan bawah. So expected untuk tu ada sekarang ni ada monitor dua channel, dua pattern di BTC. Satu adalah pattern ni, pattern channel ni. So expected tu price akan bermain bounce kat sana ni. Sebab tu ambil long position ni untuk ambil profit kat sini. Kemudian di sampai sini tu akan ambil position long, ada short lah. Expected sekiranya long itu probably, sebab ini kita adalah pattern channel, falling channel. Tu expected untuk price tu break ke atas. Untuk break ke atas pun tak banyak. Kita ambil yang ini, point breaking expected tu kita ambil yang ini.
So expected tu hanya break sampai kawasan resistance, kita ada resistance ni. So which is kalau pagi tadi tu ambil expected, kalau dari sini point breaking lower yang ni, so expected ambil sampai dalam 36 je. Mungkin recovery, mungkin kita akan nampak sikit recovery. Sama juga sebab apa tu ambil position ni adalah sebabkan ini. So sekiranya ada lagi position expected zone, probably price itu akan melakukan bounce ke atas. Kita tengok adakah berjaya break ni. Kalau berjaya break ini, kita akan nampak price tu probably akan sampai ke 36 dulu, dan tengoklah ada rejection atau up ataupun turun bawah. So expected kalau ni tengok mana, sekiranya price ini break trendline ni, so kita lebih bearish lah. So channel ni sebabkan channel ni akan bullish. So sekiranya price tu break bawah ni sampai ke 30, so which is yang channel ni dah tak valid, dan ini bermakna price very bearish lah dalam market, very bearish. So which is expected zone. Kita akan tengok dulu price ni adakah berlaku bounce, ada mungkin akan berlaku bounce ke bawah lagi sekiranya sampai 30. Which is kan ni dia expected untuk dia test lower ni dulu 30. Dia nak tengok adakah dia akan turun sampai ni dan berlaku bounce ke atas. Sekiranya bounce ni, dia expected maybe dia akan ambil ada opportunity untuk long kat kawasan ni. Dia tengok dulu macam mana. Dan sekiranya price itu terus melakukan ke atas, tak masalah, dia akan yang position long tu dia akan profit, dan dia akan ambil profit kat sini. Kemudian dia expected untuk take short kat sini, and then probably price tu akan jatuh bawah, and then jatuh bawah lagi. Tapi dia expected lagi untuk ni, at least probably kita akan ada kenaikan dulu, kenaikan untuk break pattern ni untuk ke atas sebelum melakukan kejatuhan, another kejatuhan. So kita tengok macam mana gerakan dia expected untuk berlaku. Untuk stock RSI pun kalau ikutkan sini ada lagi momentum ni untuk ini tak cukup oversold. So expected tu ada probably akan ada kejatuhan lagi untuk duduk bawah ni. So dengan itu probably kita akan nampak tu punya long akan long position tu akan stop loss, dan expected tu price probably akan jatuh di kawasan ini dulu, dan expected tu maybe tu akan ambil another opportunity lah untuk long sini ataupun tidak, tak pasti, nanti tu akan tengok balik data. So which is sekarang ni dia more ke small recovery. Untuk long term masih lagi, untuk long term untuk kata untuk masa ni masih lagi dia dalam market bearish. Cuma Zoe expected untuk bearish melakukan sedikit recovery sebelum melakukan pergerakan yang lebih besar lah. Untuk tu tengok pergerakan tu, which is sebelum ni kita dah nampak satu pattern juga ni. Expected yang ni, sebelum ni kita monitor pattern ni dah pun break sebenarnya. Dah break expected untuk sampai price 30. So which is sampai 30 Zoe expected akan ada bounce sikit sebelum ni. Dan untuk yang ni untuk probably apa yang berlaku, mungkin dia tak berlaku bounce kat atas. Untuk cancelkan channel ni, untuk cancelkan recovery tu naik atas ni, so expected price tu perlu break bawah sampai 30. Kemudian kita akan cancelkan kita punya channel. Kemudian kita akan monitor pula, kita akan monitor pattern ni. Kita akan monitor yang pattern sebelum ni. Kita ada pattern ni bearish ni. Baik, kita akan monitor yang ni, and then expected tu probably dia akan pagi 30 break ini, and then kita sampai kawasan ni probably sampai 32, and then probably ada item tu bawah untuk kita press tu untuk sampai 36. Mesti kalau sampai sini kita first target untuk kita di yang channel yang ni dah sampai ke 30, kemudian kita ada yang second target lah di kawasan 26. So probably yang tu yang lebih sesuai untuk kita monitor. Tapi apapun tu akan monitor dulu channel ni, sebab price tu masih lagi yang kata bereaksi dengan kawasan channel ni. Untuk trendline ni, trendline channel ni price masih lagi bereaksi, berinteraksi. 1, 2, 3, 4. Now kita ni pun dah reject. So untuk channel tu tak valid, dia perlukan price itu break ke bawah, which is break bawah sampai mana, at least price itu break sampai ke kawasan lower ini, so dalam 30k. So which is kat situ barulah channel ini tak valid, dan kita akan terus monitor untuk pattern ini, which is pattern ini expected price target adalah expected price target untuk yang ini point of breaking, sebabnya dia dah pun breaking. So point of breaking ni sepatutnya kat sini, so expected sama juga di kawasan 30. So first boleh expected probably akan berlaku recovery, tapi recovery tinggi tak banyak tu, tak banyak, tapi macam cakap long position tu adalah risky long, sebab tu tak masuk banyak pun, masuk sikit je. Untuk loss pun dalam $1 je. Ini kalau untung pun tak banyak pun, untung pun dalam 5 ataupun $6 je. So which is kita tengok
Dia akan yang main dia akan dari short position, cuma yang ni dia ambil opportunity untuk buy. So pergerakan price untuk dia expected lah pergerakan tu boleh macam melakukan channel ataupun melakukan bawah. So kita tunggu ini, tunggu kawasan ni apa yang berlaku. Adakah dia akan melakukan rebound ke atas ataupun dia terus ke 30. So sampai ke 30 expected price tu akan melakukan bound ke atas, right, untuk sampai sini, kemudian barulah melakukan kejatuhan lagi. Which is ini probably tuan ada tempat tu pun dah. Dan tengoklah agak dua pun ada satu minor Thailand ini pada ini. Probably juga apa yang akan berlaku ialah price akan break 30. So stop loss kat sini, and then price tu akan bound balik at least ke kawasan ini. So dia akan bound kawasan ini, and then kat sini probably tu akan ambil short return. Kemudian expected tu untuk price sampai ke 26 untuk break 30. So which is very bullish, very bearish untuk minggu ni. So kita tengok macam mana. And then untuk weekly, sebab ini hari Jumaat, so kita hari Sabtu Ahad. Untuk weekly kalau tengok macam cakap, untuk weekly ni selalunya dia akan pergi untuk hari Ahad lah. Tapi untuk hari Jumaat tu boleh tunggu dah. Jadi kita MA macam cakap, kita price pun dah bermain di bawah ni, kawasan 50. Macam cakap, kira price tu close di kawasan bawah 50 ni, expected tu price aku sampai 24k. So which is untuk minggu lepas pun hari Jumaat kita tengok ni candle. Minggu lepas pun hari Jumaat kita ada price di bawah ni, kemudian hari Ahad tu price push up balik ke atas. So kita tengok untuk candle ni adakah akan berlaku lagi, sebab beberapa minggu dah 1, 2, 3, 4 lebih kurang 4 ke sebulan lebih kita hari Jumaat, Isnin sampai Jumaat kita bermain price tu bermain dari bawah, kemudian hari Ahad, Sabtu, Ahad dia akan push balik. So kita tengok minggu ni adakah ada confirmation untuk kalau minggu ini close still lagi bermain di kawasan 30 kawasan ni, kita ada confirmation bahawa price itu akan menuju ke kawasan 24k. So adakah minggu ini akan membuat confirmation, sebab minggu lepas kita dah dimain-mainkan dengan candle, dah berada di atas, kemudian dia push balik. So tinggal minggu ni kita tengok ada 2 hari lagi, hari Jumaat, esok hari Sabtu Ahad. So kita tengok adakah price tu akan berterusan ni. So expected maybe price tu akan buat confirmation untuk hari ni, and then kita akan tunggulah confirmation untuk 24 dan 26. So very agak good news untuk minggu ni, agak pergerakan menarik. Untuk tu tengok mungkin kita akan dapat buy di 24 26 mungkin dalam hujung bulan ni, probably tak pasti. Tapi sekiranya weekly minggu ni push price balik ke atas 34, okey, sekiranya macam cakap ni, kiranya price tu ada recovery price tu perlu berada 34. So tu tak nampak untuk sampai 34 tu, andai kata hanyalah price itu mengikut yang macam cakap lah short recovery. So sekiranya ada short recovery macam you expected kan, untuk ada short recovery di market cap dan juga and then dominant pun jatuh, expected mungkin ada recovery sampai sekiranya price tu bermain atas 34, okey, sekiranya price tu bermain atas 34, ini bermaksud candle weekly tadi close balik di atas 50, which is apa yang tengok berulang kali balik untuk 4 minggu ni, which is confirmation untuk jatuh ke 26 dan 24 tu belum ada lagi. So which is tengok minggu ni macam mana berlaku. You expected akan berlaku recovery. So tak salah, sekiranya recovery tu punya long tu akan profit. Sekiranya jatuh bawah tu, and then kalau jatuh bawah ni untuk minggu ni price masih lagi main kuasa ni, kita akan ada confirmation untuk weekly untuk price tu jatuh ke 26. So kita tunggu untuk minggu ni, agak menarik untuk tunggu sampai Sabtu Ahad. So kita tengoklah Sabtu Ahad ni esok macam mana pergerakan. Selalunya ada Sabtu Ahad. Untuk minggu lepas kita tak ada pergerakan yang menarik, hanya sideways. So very good untuk weekly. So sekiranya hari Sabtu Ahad ni ada pergerakan hanya sideways sedikitnya, which is hari Isnin tu confirmation lah bahawa weekly dah close bawah ni. Tapi sekiranya ada weekly ni, ada hari Ahad ni ada gear scale tu, tengok apa efek dia atas market, adakah naik atau turun. Kita tengok sekiranya naik, kita expect untuk weekly masih lagi belum buat recovery. So probably kita akan buat another main masa lah, price bermain masa di bawah ni sebelum jatuh ke 36, 26 ataupun 24. And then kita tengok juga untuk Ethereum tu, nak tengok Ethereum sebab apa Ethereum jatuh 1.8 tu, tengok macam apa yang dah dibuat kat sini. So okay, Ethereum masih lagi, walaupun dah break sikit, tapi masih lagi di dalam kawasan kita punya masih lagi di kawasan kita punya ni line. So line macam cakap tu expected untuk ada recovery untuk hari ni, probably akan connect ke atas. Sekiranya break bawah ni, kita akan terus price target kita di ni lah, terus melakukan kejatuhan.
Right, sekiranya price terus melakukan kejatuhan, kita expected probably price itu akan terus sampai di kawasan ke dalam box support yang beri ni dalam 1 ke 2 1.2k lah. Which banyak ni kerja jatuh, which ini expected. Sekiranya price ni jatuh ialah kita tengok market juga dalam satu akan jatuh dalam 1 trillion ataupun 1.1. Kalau 1.2 tu expected mungkin dalam 1.6 aja. Tapi sekiranya market kalau jatuh 1 trillion tu expected pergi kalau tengok balik untuk price dalam 1k ke 1.2k tu very good lah. Kalau tu pun memang tu nak grab lah. Ethereum kalau price jatuh bawah ni memang tu expected untuk grab juga. Dan untuk BNB, kita tengok BNB sikit tabir walaupun ada berlaku kejatuhan. Kita tengok BNB apa baru. Okay, BNB macam cakap untuk pagi ni tu ada BNB. Kita ada tengok pattern ni rising wedge, which is kita tengok price akan breakout. So sebenarnya price dah pun sampai target je. Price dah pun sampai dan buat berlaku rebound. So kita tengok apa akan berlaku. So expected ada ni trend line ni. Kita akan monitor trend line ni. Kita akan monitor trend line ini. So kita tengok yang ni kita akan delete. So expected tu tengok price ni dah bermain kawasan ni. So kita tengok sekiranya ada lagi naik ke atas ataupun dia nyembang terus ke bawah untuk masuk balik ke kawasan support. Sebab apa kita ada untuk yang ni trend line. Dia nampak dah dia buat pattern bearish. So kita bearish ni kita expected. So yang ni kita akan delete. So expected tu dia akan bermain kawasan ni. Bermain kawasan ni kemudian melakukan breakout bawah lah. Sebab inilah pattern bearish. So bearish kita expected price tu untuk short term, untuk sementara kita akan nampak price itu jatuh ke kawasan breaking. Kita tengok probably akan jatuh balik ke dalam kawasan kita punya support dalam 280. So kita tengoklah probably apa yang akan berlaku ialah sekiranya di market jatuh dalam 1.2 trillion. Yang kita tengok mungkin BTC jatuh ke dalam 30k, and then BNB mungkin jatuh dalam 280, and then untuk Ethereum probably expected untuk jatuh dalam 1.7 ke 1 kat tengah kawasan ni, which is expected tu sekiranya itu yang berlaku. So guys, so ada itu untuk malam ni. So tengok apa yang berlaku untuk malam ni. Untuk minggu ni amat menarik. Untuk first kita tunggu confirmation untuk breakout untuk weekly close. So yang tu nak tunggu untuk weekly untuk minggu ni. Adakah weekly akan close di bawah 50 MA. So sekiranya hari Minggu, Sabtu, hari ni price hanya bermain dalam kawasan ni je, tak banyak pergerakan walaupun recovery. So expected untuk Zoom masih monitor untuk ni. Alright, ini adalah orang panggil falling wedge. So which falling wedge tu dah sampai hujung ni. So soon later price tu akan buat break atas ataupun break bawah. Tapi untuk ni falling wedge tu expected tu akan break ke atas dulu. So sekiranya break ke atas dia punya pergerakan tak tinggi pun. Pergerakan point on breaking sekiranya ni recovery tu expected masih lagi dalam kawasan channel ni. Dan even walaupun price tu naik kawasan ni and then sekiranya gagal ke naik ke atas, walaupun price sampai ke sini, kita masih lagi dapat confirmation bahawa price itu weekly close bawah 50, which is buat sini adalah akan masuk short position. So probably tu akan increase sikit tu punya volume untuk short tu kalau kat sini expected tu. Sebab apa, kita dah confirmation untuk weekly. So probably kita akan terus nampak price itu jatuh ke bawah, and then mungkin akan sampai kena wherever price dalam akan kawasan ke trend line ini. So which is kena untuk sampai 26. So expected price tu akan melakukan pergerakan yang macam ni, breakout. Expected untuk price tu buat perjalanan ini sampai 30 and then berlaku rebound dan buat beberapa pattern yang belum melakukan ke 60. So which is expected macam itulah. Dia akan 30 ni kita bagi support. So lepas break 30 kita perlukan 1 atau 2 3 touch, 1 atau 2 touch tu 30 untuk confirmation bahawa 30 resistant. So which kita akan nampak price tu akan bermain lebih bawah. First kita punya support di bawah adalah 26k. So guys, itu aja untuk malam ini. So kita tengok sama-sama apa berlaku. So tengok adakah dia punya long akan di close oleh short. Adakah punya ni long position dah hampir dia punya short punya nak close dah 31 tu tak masalah. Kalau dia ini close tak masalah, dia akan close aja. Tak masalah, dia hanya dia punya profit akan hilang tu dalam $1 lebih je, which is sebelum ni untuk short tu dia untung dalam $7. So which is $7 tolak $1 masih lagi untung dalam $6. So which is ini orang kata sebagai pemanas badan ni untuk Zul ni. Untuk dia orang kata
enjoy dalam market tu apa, market boring 4 bulan dah dalam side market, dalam sideways, so kita boring tengok market, so nak buy position untuk long term pun tak ada, so which is sebab tu masuk balik untuk dalam trading untuk pakai leverage. So tak galakkan untuk anda pakai leverage. Sebab apa? Untuk leverage tu guna teknik yang lain sikit untuk ada tambahan dalam teknik tu. Sebab apa? Sebab yang ni tu perlu tengok yang lebih detail lah. 1 hour, 4 hour, 1 hour, RSI 1 hour, RSI 4 hour. So which is kalau nak terang tu susah sikit, agak detail. So which is tu hanya terangkan apa yang akan berlaku pergerakan yang besar, dan sekiranya tu ada masuk suatu position, tu akan bagi tahu lah. Tu which is macam cakap, tu ada masuk position di sini untuk long. Tu untuk pagi tadi dah untung maknanya. And then nak jatuh balik petang, so stop loss adalah 31. So sekiranya macam cakap, adakah jatuh bawah tak pasti. Sekiranya jatuh bawah, probably tu akan another opportunity untuk ambil di kawasan 30k, ataupun maybe tu tak ambil untuk long, tu akan tunggu price itu sekiranya berlaku rejection kawasan ini. Another potential untuk long, tu punya short position adalah di kawasan ini, ataupun ada 3 kawasan, 1, 2, 3. So 3 short position ni bergantung kepada kedudukan RSI. So sekiranya kedudukan RSI tu adalah membuat yang beri data bahawa price tu akan jatuh bawah, tu akan masuk position. So expected tu long another short position probably dalam another dah lah 1, 2, 3, which is tu tak dapat bagi lagi apa yang data kat situ, adakah kat sini, kat tengah atau kat atas ni. Sebab apa? Belum ada lagi full confirmation untuk RSI dan stop RSI. So guys, itu je itu untuk malam ni. So please like, please subscribe untuk tengok lebih banyak pada Rizal. Sekiranya ada sebarang pertanyaan dan komen, anda please type di ruangan bawah, dan please follow je punya Facebook juga. Kenapa apa? Di Facebook tu akan sharekan secara detail, ataupun sekiranya ada yang sesuatu yang menarik berlaku di chat, tu akan screenshot di TradingView dan tu akan sharekan di Facebook. So guys, itu saja untuk malam ni. Please like, please subscribe, bantu tu untuk dapat 1k subscriber, nanti anda akan dapat tengok tu punya portfolio. So guys, itu saja. Assalamualaikum, bye bye. Everybody get your fucking hands up.